Salam sejahtera, saya ucapkan nama saya Gladys Onggiro, metrik nombor BB21110595. Hari ini saya dan rakan-rakan saya akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk cabaran-cabaran yang dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum dan dikenali sebagai negara yang mempunyai budaya dan tradisi yang unik dan berbeza. Oleh sebabnya berbagai jenis kaum, maka keharmonian antara satu sama lain merupakan satu aspek yang penting. Untuk mengekalkan keharmonian sosial antara satu sama lain juga amat penting. Sebelum memulakan, adanya beberapa perkataan yang ingin saya kongsikan definisi supaya dapat lebih memahami. Perkataan pertama adalah cabaran. Mengikut Kamus Dewan edisi keempat, cabaran merupakan sesuatu unsur yang mencabar ataupun sesuatu yang menguji kemampuan dan ketabahan seseorang atau sesuatu organisasi dan lain-lain. Bagi perkataan kedua adalah transformasi. Transformasi bermaksud perubahan bentuk. Dan bagi perkataan ketiga adalah sosial, yaitu segala yang berkaitan dengan masyarakat seperti pergaulan, persahabatan, dan kemasyarakatan. Oleh itu, apabila kedua-dua perkataan ini diletakkan bersama-sama, bermaksud perubahan bentuk segala yang berkaitan dengan masyarakat seperti pergaulan, persahabatan, dan kemasyarakatan. Maksud penting keempat adalah masyarakat majmuk, merujuk kepada masyarakat yang dicirikan dengan. Hai, nama saya Kelly Chiminchu, nomor matriks BB21110189. Saya akan membentangkan cabaran pertama, yaitu cabaran politik. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia mempunyai keunikan sendiri, yaitu mempunyai bilangan penduduk yang daripada berbilang kaum. Sebagai contoh dari kaum Cina, Melayu, dan India. Masyarakat majmuk menurut Forniver 1948 yaitu sebagai bergaul tapi tidak bercantum, do mix but do not combine, di mana ciri-ciri sosial ini sangat menepati di Malaysia sejak sebelum kemerdekaan tanah Melayu dan masih boleh dilihat hingga ke hari ini. Dan perkara tersebut menyukarkan negara untuk mengeratkan hubungan etnik antara kaum. Politik mengikut Kamus Dewan edisi keempat, yaitu pertama ilmu pengetahuan tentang cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, ilmu siasat, dan ilmu kenegaraan. Kedua, segala sesuatu yang berkenaan pemerintahan sebuah negara dan hubungannya dengan negara lain. Ketiga, kelicikan, muslihat, dan tipu muslihat. Manakala, politik menurut Hombin 1974, yaitu menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan, dan kata asal diartikan sebagai acting or judging wisely, well-judged, prudent. Seperti yang kita tahu dalam dunia politik ini dapat dilihat di mana setiap kaum mempunyai wakil parti politiknya sendiri. Misalnya daripada kaum Melayu, yaitu Parti Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Persatuan Cina Malaya, MCA, dan juga Kongres India Malaya, MIC untuk orang India. Dan setiap wakil daripada parti politik ini memperjuangkan hak kaum masing-masing. Terdapat juga individu atau pemimpin yang menggunakan taktik kotor di mana memberi rasuah kepada pengikut agar terus menyokongnya, hasutan, dan pengaruh dengan mengapi-apikan sentimen agar setiap kaum tidak bersatu dan suka untuk mempercayai antara satu sama lain. Ketiga, terdapat juga individu yang tidak menerima kepimpinan kaum lain, karena ini disebabkan pendirian mereka bahwa setiap parti politik mempunyai cara kepimpinannya sendiri. Keempat, yang terakhir, perasaan tidak senang hati, di mana berlaku ketidakadilan apabila pihak parti politik lain yang hanya mementingkan kepentingan sendiri, kaum sendiri, tanpa memikirkan kepentingan bersama.
misalnya dari segi agama, pendidikan, ekonomi, bahasa, kerakyatan, dan kebudayaan. Maka dari itu negara akan sangat suka untuk menyatupadukan dan mewujudkan hubungan etnik yang sejahtera dan harmoni antara kaum. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pencara Dr. Saiful Azri. Nama saya Siti Nursyairah Syafiqah binti Azhar, nombor matriks BB21110612. Saya akan membentangkan cabaran dari aspek pendidikan. Pelaksanaan sistem pendidikan di Malaysia haruslah mengikut keperluan dan kesesuaian masyarakat majmuk di Malaysia. Ini kerana pendidikan merupakan penentu kepada pembangunan bangsa dan pembentukan kesatuan sosial, juga merupakan teras kepada pembinaan perpaduan serta pemantapan jati diri bangsa di Malaysia. Antara cabaran dari aspek pendidikan adalah sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem vernacular yang telah diamalkan oleh Malaysia sejak kemerdekaan lagi. Hasil daripada pelaksanaan sistem vernacular ini, pelajar dipisahkan mengikut perbezaan bangsa masing-masing. Contohnya, kaum Melayu akan bersekolah di sekolah jenis kebangsaan, kaum Cina akan bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina, dan kaum India akan bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Tamil. Ini menyebabkan sekolah kurang memainkan peranan untuk memupuk integrasi dan persefahaman kerana interaksi antara pelajar pelbagai kaum menjadi terhad. Selain itu, sekolah vernacular juga menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar di sekolah. Oleh itu, kaum Melayu akan menggunakan bahasa Melayu, kaum Cina akan menggunakan bahasa Mandarin dan kaum India akan menggunakan bahasa Tamil di sekolah masing-masing. Walaupun bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib dipelajari di sekolah, tapi pelajar tetap tidak fasih bahasa Melayu kerana selalu mempraktikkan bahasa ibunda masing-masing berbanding bahasa Melayu. Ini menyebabkan mereka sukar untuk berkomunikasi dengan kaum lain. Nilai-nilai bagi memupuk semangat integrasi tidak dapat diterapkan dengan berkesan kerana wujud jurang dalam sistem pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan merupakan alat yang berkesan untuk membina perpaduan. Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan yang penting dan besar untuk melakukan perubahan terhadap jurang pendidikan di Malaysia. Terima kasih kepada rakan pembentang. Nama saya Efrata Bella Masile dengan nomor matriks BA21110516. Seterusnya, saya akan membentangkan cabaran yang akan dihadapi dalam proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia dalam aspek agama. Seperti yang kita sudah sedia maklum, agama majoriti di masyarakat di Malaysia ialah agama Islam, diikuti dengan agama Buddha, Kristian, Hindu, dan yang lain-lain. Setiap pegangan agama sudah tentu memberi ajaran yang baik antara sesama manusia, bukan? Namun, setengah manusia masih tidak memegang agama mereka itu sebagai satu panduan dalam hidup untuk menjadi individu yang lebih baik. Agama merupakan panduan utama dalam kehidupan manusia dan menjadi penyuluh ke jalan yang benar, serta agama menjadi pembimbing manusia untuk mengenali kebaikan dan kejahatan. Didikan agama yang sempurna akan membentuk masyarakat yang berkepribadian unggul. Kurang penghayatan agama dalam kalangan generasi muda juga mendorong mereka ke arah yang tidak sehat. Hidup mereka akan sering dilanda pelbagai masalah sosial seperti budaya melepak, pengambilan bahan terlarang seperti dada, vandalisme, dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung dapat menyekat proses transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk yang terdapat di Malaysia. Membina sebuah masyarakat majmuk yang aman dan stabil bukanlah hal yang mudah, lebih-lebih lagi apabila komposisi penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum dan agama.
Setiap perselisihan dan kesalahpahaman dan perasaan tidak puas hati perlu ditangani dengan segera serta dengan penuh kebijaksanaan. Jika perselisihan tersebut terus diseburkan, maka ia akan mencetuskan konflik yang lebih besar seperti konflik perbelahan antara agama. Beberapa kejadian di salah sebuah negara jiran pada suatu ketika dahulu memberi gambaran bahwa persoalan agama ialah persoalan yang amat sensitif. Konflik keagamaan lazimnya merupakan ancaman yang paling besar yang diketakuti oleh sebuah kerajaan. Ia akan berlarutan dan mengancam kestabilan dan kemakmuran sebuah negara. Oleh itu, suatu usaha perlu dilakukan agar kestabilan keamanan terus wujud. Sebagai contoh, negara Madinah, walaupun penduduknya terdiri daripada pelbagai suku dan agama, namun mereka dapat hidup dengan aman dan damai. Kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam merancang satu kesepakatan antara orang Islam dan orang Yahudi di pihak lain telah membuahkan hasil yang menakjubkan. Kesepakatan tersebut telah melahirkan sebuah piagam yang dikenali dengan nama Piagam Madinah. Seterusnya, saya akan memberikan kepada rekan pembentang yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Selianiti Amirali di B21110534 akan membentangkan dari aspek ekonomi. Hal ini dikatakan demikian kerana masih terdapat masyarakat yang berkecimpung dalam sektor ekonomi primer ataupun berdefinisi sektor ekonomi pertama dan juga ekonomi tradisional. Sektor ekonomi primer ini merupakan sektor yang diproses secara terus daripada bahan semula jadi, iaitu seperti sektor perikanan, sektor perhutanan dan sektor pelombongan. Ekonomi tradisional ini pula merupakan ekonomi sara diri dan merupakan kegiatan asas pada zaman dahulu seperti berniaga secara kecil-kecilan. Ekonomi ini pula hanya memerlukan kepenuhan diri sendiri dan menyara keluarga sahaja. Dengan itu, jurang penguasaan ilmu ekonomi antara kaum yang terdapat di Malaysia akan menjadi lebih luas disebabkan ilmu mereka terhadap ekonomi tersebut tidak cukup. Ini akan menghalang mereka untuk mengendalikan sesuatu bidang tersebut. Bukan itu sahaja, penglibatan masyarakat tempatan dalam sektor kedua adalah sangat rendah. Sebagai contoh, sektor pertama, kaum Melayu lebih banyak dalam sektor primer seperti sektor perhutanan dan sektor perhutanan berbanding dengan kaum Cina yang lebih kepada sektor perdagangan dan perniagaan. Poin saya yang kedua ialah perbezaan pekerjaan. Hal ini dikatakan demikian kerana jika dilihat dari segi perspektif sejarah negara kita yang dahulu, penjajah lebih menggalakkan perkembangan ekonomi secara plural, iaitu menggalakkan kedatangan pendatang asing daripada negara China dan negara India untuk memperkembangkan ekonomi secara ekonomi perlombongan dan perladangan. Pada tahun 1970, peratus kaum Melayu yang bekerja di sektor pertanian adalah sebanyak 67.6%, manakala kaum India dan kaum Cina masing-masing mencatatkan 19.9% dan 11.5%. Hal ini menunjukkan kaum Melayu lebih banyak menggalakkan diri mereka dalam sektor primer berbanding dengan kaum Cina. Hal ini menunjukkan kaum ini lebih banyak menceburi sektor pelombongan dan sektor perdagangan. Ini masih dipraktikkan dalam negara kita hingga sekarang, iaitu kebanyakan resume yang dilihat atau dipanggil untuk temu duga pada masa kini kebanyakannya daripada kaum Cina.
manakala kaum Melayu agak kurang untuk dipanggil, walaupun kelayakan akademik yang dimiliki adalah sama. Pekerjaan seperti di sektor kejuruteraan, akaun atau kewangan mempunyai peratus kaum Cina yang lebih banyak berbanding kaum Melayu. Jelaslah kepada kita bahawa perbezaan pekerjaan yang juga merupakan salah satu cabaran yang menghalang transformasi sosial ke arah membentuk masyarakat majmuk di Malaysia. Salam sejahtera, nama saya Lojai dan saya merupakan pelajar tahun 1 Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan. Cabaran yang seterusnya ialah daripada aspek peningkatan masalah sosial. Seperti yang kita tahu, masalah sosial merupakan jenayah yang melibatkan etika dan moral seseorang individu. Terdapat aktiviti pelbagai yang membawa kepada masalah sosial. Pertama sekali iaitu vandalism, gangsterism, merempit, penyalaan guna dada dan lain-lain yang mendatangkan kesan negatif. Antara golongan yang terlibat dalam masalah sosial pertama sekali iaitu golongan dewasa, kedua golongan remaja dan yang ketiga golongan kanak-kanak. Terdapat 3 punca yang menyebabkan masalah sosial berlaku. Pertama sekali iaitu kemiskinan, kedua kurangnya didikan agama dan yang ketiga sikap individualistik masyarakat. Punca utama yang menyebabkan berlakunya peningkatan masalah sosial iaitu kemiskinan. Secara umumnya, kemiskinan ditimpa oleh masyarakat yang tidak mampu dan kurang berkemampuan daripada pelbagai aspek. Kemiskinan mendorong mereka untuk melakukan jenayah seperti mencuri, merompak, menipu duit orang. Mengapa? Tujuan utama mereka adalah untuk menyara keluarga mereka, membeli keperluan harian mereka. Punca yang seterusnya ialah kurangnya didikan agama. Seperti yang kita tahu, didikan agama amatlah penting bagi setiap individu bagi membentuk kepribadian diri yang cemerlang. Masyarakat yang kurang didikan agama yang terlibat dalam masalah sosial, mereka tidak akan takut akan dosa. Seterusnya, mereka melakukan jenayah sehingga tidak dapat membezakan baik dan buruknya sesuatu perkara itu. Punca yang ketiga ialah sikap individualistik masyarakat. Terdapat pepatah yang menyatakan, jangan jaga tepi kain orang. Disebabkan pepatah ini, terdapat beberapa golongan masyarakat yang tidak mengambil berat akan masalah sosial yang berlaku di sekitar mereka. Mereka beranggapan bahawa pihak berkuasa yang akan menguruskan masalah sosial ini. Disebabkan tanggapan seperti inilah yang menyebabkan orang ramai akan lebih berani untuk melakukan jenayah. Oleh itu, cabaran dalam membentuk masyarakat majmuk seperti peningkatan masalah sosial haruslah ditangani. Kita haruslah mengubah cara berfikir dan pandangan masing-masing iaitu tidak menganggap semua perkara yang betul datang dari negara yang maju. Justru, kita haruslah membantu antara satu sama lain agar hubungan antara masyarakat dapat terjalin dengan baik. Saya ingin membentangkan tentang cabaran-cabaran mengikut aspek globalisasi. Sekarang saya ingin memberi maksud tentang globalisasi. Menurut Jane Ardscold, globalisasi adalah proses meningkatkan saling kebergantungan antara faktor negara dan bukan negara pada skala global supaya hubungan sosial dalam masyarakat secara signifikan dibentuk dan dipengaruhi oleh dimensi hubungan sosial yang lebih luas pada skala dunia. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial tingkat dunia yang mempertemukan berbagai tempat sedemikian rupa sehingga kejadian yang terjadi di suatu daerah dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang berlangsung di tempat-tempat yang sangat jauh dan demikian pula sebaliknya. Menurut Hayward, globalisasi adalah kemunculan sebuah jaringan saling ketergantungan yang kompleks yang bererti bahawa kehidupan seseorang semakin dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dan keputusan-keputusan yang dibuat di sebuah tempat yang jauh dari orang tersebut. Menurut Winarno, mendefinisikan globalisasi sebagai suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia bisa menjangkau satu dengan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan mereka baik dalam budaya, ekonomi, politik, teknologi maupun lingkungan.
Cabaran yang pertama ialah kuasa barat mengekspor segala keburukan yang merosakkan negara dan alam sekitar, budaya hiburan dan eksploitasi sumber manusia dan bahan mentah. Melalui pengeksportan kuasa barat ini, hilangnya nilai-nilai murni antara masyarakat. Gejala ini menjejaskan hubungan etnik, integrasi, perpaduan dan kemungkinan mengundang rusuhan kaum yang lebih teruk. Selain itu, gejala ini juga mengeruhkan hubungan etnik di Malaysia. Cabaran kedua ialah memisahkan perpaduan kaum di Malaysia. Budaya hedonisme, iaitu budaya kuning yang memberi banyak impak negatif seperti terlibat dalam jenayah, berpakaian kasar dan pergaulan yang keterlaluan. Dari segi sains dan teknologi, gejala ini merosakkan pemikiran kebanyakan remaja iaitu terdedah kepada pornografi yang tersebar dalam media sosial. Perkara ini menyebabkan remaja itu menghadapi gangguan jiwa dan kepercayaan remaja itu sendiri. Salam sejahtera, saya ucapkan nama saya Gladys Omniro, matrik nombor B21110595. Saya akan kongsikan kesimpulan hasil kajian kita. Kesimpulannya, pelbagai jenis cabaran yang mungkin dihadapi dalam proses transformasi ke arah membentuk masyarakat makmur di Malaysia dari berbagai aspek. Oleh itu, negara dan masyarakat perlulah bekerjasama untuk mengatasi cabaran-cabaran tersebut kerana pembentukan masyarakat yang makmur adalah begitu penting kepada negara kita yang berbilang kaum. Jika proses transformasi pembentuk masyarakat makmur berjaya, maka kehidupan rakyat di negara kita akan menjadi lebih harmoni dan lebih prospek. Oleh itu, semua pihak perlulah bertanggungjawab dan bijak dalam mengatasi pelbagai jenis cabaran yang dihadapi ini, dengan memainkan peranan mereka dengan baik supaya dapat melahirkan sesebuah negara yang mempunyai masyarakat yang makmur. Ini adalah semua hasil kajian kumpulan kami. Terima kasih.